di Kuala Lumpur saja bagaimana perkara-perkara yang membabitkan umat Islam, ya, jenayah-jenayah rogol, jenayah rompak, jenayah lesbian. Sebenarnya perkara-perkara ini kalau tidak mantap akidah, dia akan menjadi liability kepada umat Islam untuk bagaimana kita nak majukan negara kita ini. Ia menjadi satu masalah kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Jadi sebenarnya saya nak pergi kepada persoalan, saya nak pergi kepada ID panel kita yang pertama, iaitulah saya nak mulakan dengan ACP Abdul Aziz Zakaria. Tuan, saya ada dua persoalan dalam tuan cuba merungkai permasalahan yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, apakah peranan asas polis? Itu yang pertama. Dan apakah definisi keamanan dan keselamatan dari pandangan polis? Silakan tuan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jika wa azimu sultan. Saya sebenarnya datang sini ni bila naik atas ni Ustaz, tengok punya ramai manusia, takut dia lebih daripada berani. Pasalnya kalau campur-campurkan umur dia orang ni, saya ingat 0.1% daripada umur saya. Tapi kalau saya berdiri kat depan ni, saya ingat saya merupakan orang yang paling tua lah. Jadi saya rasa tidak keterlaluan lah kalau saya mengalamatkan, mengadreskan para hadirin kebanyakannya dari segi adik-adik, anak-anak. Kita tahu ya, Polis Diraja Malaysia ni umur dia dah tua dah. Umur polis saja 207 tahun. Merupakan satu-satunya agensi yang pertama sekali, agensi penguatkuasa yang wujud di negara kita ni. Bila pada tahun 1817 datang masuk aja British di Pulau Pinang, masa keluarlah Charter of Justice, memulakan kepada bentuk keselamatan. Peranan polis yang pertama sekali kalau tuan-tuan tengok, adik-adik tengok, iaitu mengekalkan undang-undang dan ketenteraman. Dalam erti kata, undang-undang ni telah tercipta. Polis ni bukan pembuat undang-undang. Polis ni hanya menguatkuasakan undang-undang yang telah dibuat. Siapa yang buat undang-undang? Parlimen. Parlimen buat undang-undang, dikeluarkan undang-undang setelah diwartakan, maka polis ni punya tugas menjalankan undang-undang tu, menguatkuasakan undang-undang tu. Dia tak boleh pandai-pandai buat sendiri. Jangan orang ingat itu polis pandai lah tu. Bukan polis Diraja Malaysia, polis raja di Malaysia. Ini banyak orang cakap ni. Banyak orang cakap pasal polis raja di Malaysia. Bukan. Kisah polis raja di Malaysia tu bukanlah semacam mana yang termaktub dalam peraturan. Okey. Apa yang dikatakan setengah tu apabila undang-undang dah wujud, siapa yang nak mentafsirkan undang-undang? Setelah polis menguatkuasakan undang-undang, mentafsirkan undang-undang ni adalah mahkamah. Di mahkamah tu ada dua lagi badan yang menentukan kisah undang-undang. Satu ialah pihak pendakwa, satu ialah pihak defense, pihak yang mempertahankan kes tu, dan akan diputuskan oleh mahkamah. Jadi polis ni punya peranan yang paling bawah sekali, menguatkuasakan undang-undang. Bila masa penguatkuasaan undang-undang berlaku? Apabila ada langgaran kepada undang-undang. Kalau tak ada langgaran kepada undang-undang, polis ni boleh duduk rumah. Tak payah susah-susah. Tapi bila ada langgaran, maka berlakulah
tugas-tugas polis bermula. Kalau kita lihat setelah mengekalkan undang-undang dan keamanan, mengapa keamanan ini begitu penting? Keamanan ini penting bagi membolehkan adik-adik, tuan-tuan, perempuan boleh ada kat sini, boleh cari makan, boleh bagi anak-anak kita makan, boleh bagi anak-anak kita sekolah. Kita banyak tempat kita boleh tengok tentang keamanan. Ada tempat yang tak aman, susah. Saya dulu masa saya belajar di universiti, satu kawan saya datang daripada Cambodia. Masa tu Cambodia berperang. Bapa dia menteri pelajaran di Cambodia. Dia belajar dengan saya, dengan saya di universiti tu. Sama-sama belajar di Malaysia ni. Jadi kalau kita tengok, kalau tak aman, memang tak adalah peluang-peluang untuk kita cari makan. Dan janganlah mimpi kita berdiri hari ni kita boleh pakai baju batik macam ni. Silat bulan hantar kulit kayu tak boleh pakai. Tugas polis yang kedua ialah memastikan keselamatan dan ketenteraman. Tuan-tuan, adik-adik, abang-abang tak ada sini, saya rasa saya cukup bagus dah ni. Adik-adik, tuan-tuan, perempuan. Keselamatan, mengapa perlu keselamatan? Keselamatan dalam arti kata di sini ialah untuk kita mendaulatkan negara kita, memastikan negara kita ni boleh mengikut corak-corak kita yang kita hendak. Kita ada satu kain, kita nak cetak batik, mana rupa bentuk yang kita nak buat, kita cetak. Kalau kita tengok di sini, kalau orang bercumbu-cumbuan, ustaz, duduk bercium-ciuman di khalayak ramai, dari segi moral dia tak betul. Kita tak boleh terima kesalahan-kesalahan macam ni. Saya rasa tuan-tuan, adik-adik pun tak setuju. Bercumbu-cumbuan di khalayak ramai ini merupakan satu perkara lumrah. Mesti kita tak boleh terima. Pasal kita berjaya mencorakkan negara Malaysia ini mengikut lunas-lunas yang kita hendak. Tapi kalau kita duduk di Amerika, kita tengok orang-orang yang bercium-ciuman ni, oh good, you are good. Pasal lunas dia macam tu. Adakah kita mahu negara kita ni ditadbir sedemikian cara? Kita tak mahu. Betul, kita tak mahu. Kita lebih suka kita mengikut cara kita, budaya kita, adat resam kita. Tadi tuan-tuan perempuan dengar Ustaz Romi, Syekh Romi Al-Badawi. Syekh Romi Al-Badawi yang baca kasidah, baca ayat suci tu. Kita yang duduk di bawah ni, kalau kita pandang Syekh Romi tu, saya rasa jauh sangat beza kita tau. Syekh Romi ni daripada Syria. Apa sebab Syekh Romi ni ada di Malaysia? Bukan setakat jadi imam tarawih je, tapi disebabkan Syria berperang. 6 tahun dia duduk sini. Adik-adik, tuan-tuan semua ni, pandanglah diri sendiri tu. Adakah kita kemahiran macam Syekh Romi ni? Kalau sekiranya berlaku peperangan di Malaysia ni, kita nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Banyak sangat ke harta kita yang boleh kita pikul lari? Syekh Romi ni datang ke Malaysia terperangkap 6 tahun dulu disebabkan oleh peperangan berlaku di Syria. Dia ada kemahiran baca Quran bagus. Pasalnya, orang putih cakap my mother's tongue. Kita mother's tongue kita apa? Melayu. Bunyi bahasa apa? Jawa. Jadi itu bukan mother's tongue kita. Tak boleh cari makan kalau setakat bunyi bahasa Melayu, lidah dia Jawa, tak boleh cari makan. Kat mana pun tak boleh pergi. Setakat di Malaysia boleh. Tapi kalau dah tak aman macam ni, dia boleh duduk di Malaysia 6 tahun. Okey. Tapi kalau kita, bolehkah kita pergi buat duduk di tempat orang? Tak boleh kot. Kalau boleh sekalipun kita, anak kita boleh ikut ke? Belum tahu lagi. Bini kita boleh ikut ke? Belum tahu lagi. Jadi di sini maksud saya, kita kena jaga tentang
keselamatan dan keamanan negara kita. Perkara yang ketiga yang timbul ialah tentang peranan polis ni ialah untuk menangkap penjenayah. Ini hanya sikit saja bagian bab menangkap penjenayah. Tugas kita untuk menangkap penjenayah, setelah dia berlaku jenayah baru kita tangkap. Akibat daripada penangkapan tu, tugas keempat kita ialah mendakwa dia di mahkamah. Mendakwa di mahkamah ni ada 3 agensi lain yang terlibat. Selain daripada Polis Diraja Malaysia, ada lagi satu agensi yang dipanggil bahagian pendakwaan, dan satu lagi ialah bahagian kehakiman. Ini 3 agensi lain. Bukannya setelah kita tangkap kita boleh terus dakwa. Kita pun kena menjalankan tugas berlandaskan pada undang-undang yang ada. Manakala tugas polis yang terakhir sekali iaitu menjalankan risikan keselamatan. Tuan-tuan semua, adik-adik, tugas-tugas polis ni, adik-adik tengok polis ni banyak. Polis ni ada di Malaysia ni lebih daripada 125,000 polis. Maksudnya yang pakai uniform macam saya ni 125,000. 1/3 saja daripada polis ni yang adik boleh jumpa menjalankan tugas dekat-dekat kampung, dekat-dekat rumah, dekat-dekat flat tu. Manakala yang lain tu ada tugas-tugas tersendiri, iaitu menjalankan risikan. Kadang-kadang kita pun tak kenal jiran tangga kita siapa, tapi sebenarnya dia pun polis. Dia pun mendapatkan maklumat. Ada juga yang lain daripada tu, polis yang menjalankan tugas trafik. Trafik ni bukan menjalankan tugas jenayah. Trafik ni menjalankan tugas saman. Ada juga tugas-tugas lain polis yang bukan daripada itu, iaitu membuat pengurusan pentadbiran. Jadi yang tuan-tuan lihat yang menjalankan tugas-tugas polis kepolisan ni adalah 1/3 saja daripada itu. Justru kalau kita tengok tak nampaklah polis kat tempat kita, jangan kita terus menolong. Semudah-mudahnya kata polis ni tidur lah ni. Saya bagi satu contoh. Minta maaf tuan moderator ni, kita nak bagi satu contoh. Kebanyakan kita duduk di Kuala Lumpur ni, kalau pagi tu kita mandu kereta nak pergi kerja tu, kita bertembung dengan jam, kesesakan lalu lintas. Secara jujurlah, bila jam tu teruk sangat, apa kita kata? Kita akan cakap, ni polis ni mana ni? Tidur lah ni, makan gaji buta je. Kita pun teruslah menyusuri jam tersebut. Kita sampai kat depan, kita tengoklah anggota polis tengah arahkan sana sini, kereta berjalan pun kali. Ini pasal polis ni lah yang jam ni. Jam asal dia kita kata pasal polis tak ada. Tapi bila kita dah nampak polis itu, ni jam ni betul pasal polis ni. Jadi tak ada yang betulnya polis ni. Jadi ini paradigma dan persepsi ni kena ubah lah. Kita kena ubah. Bukan pasal apa, saya menceritakan ni berdasarkan pada apa yang saya lihat. Saya tuan-tuan perempuan 7 tahun duduk di Kuala Lumpur. Tugas saya ialah bahagian siasatan dan perundangan. Apa juga berkaitan dengan siasatan, apa juga bahagian perundangan, saya lah menguruskannya. Bukan untuk tugas Kuala Lumpur saja. Tugas Malaysia dia, siasatan dan perundangan pun Kuala Lumpur juga pegang. Pasal Kuala Lumpur ni kira diminati ramai. Kalau tuan-tuan tengok apa juga kes-kes menarik tu, selalunya nampaklah muka saya ni. Yang herot-berot orang kata tu. Jadi saya rasa setakat ni Ustaz, saya dah ambil dulu bahagian pertama. Kita punya ahli panel yang kedua pula dengar sikit. Terima kasih kepada Tuan SCP. Sebenarnya terbalik dia Tuan. Sebenarnya saya takut ke polis ni, bukan polis takut ke audiens. Seorang bapa sekampung. Sebenarnya saya nak menyebut perkara ini, saya nak kembali kepada Tuan, kembali kepada 30 ataupun 40 tahun yang lampau. Seorang bapa sekampung artinya, kalau ada bapa dalam kampung tu, adalah bapa kepada anak-anak. Kalau dia jumpa anak-anak merayau di
di jalanan dan sebagainya, dia boleh tegur dan dia boleh rotan. Itu pendidikan dululah. Dan saya rasa je saya pun menerima pendidikan yang macam itu. Kalau ada orang yang sebaya bapak saya, itu maknanya dia boleh buat apa saja kepada diri saya lah. Kalau kita repot, kita kena sekali lagi tuan. Dia balun lagi, bapak kita balun lagi, 2 kali kena. Jadi diam saja. Jadi ketika itu tuan-tuan, kalau ada ibu, ada bapa, itulah ibu bapa kita dalam kampung tu. Dan bagaimana semangat kejiranan dan sebagainya ini dipupuk oleh semangat ukhuwah Islamiah. Ya, tapi benda perkara-perkara itu dah tak jumpa dah pada ketika ini. Ketika itu tuan-tuan, saya lah menerima pendidikan yang semacam itu. Guru sekolah, guru besar, imam dan sebagainya. Kalau kita pergi rumah orang kenduri tuan-tuan, kasut guru besar tapi dikenal. Tak naik dah, takut. Berlainan dengan pendidikan yang ada sekarang lah. Saya tak tahulah sama ada dia ada kaitannya dengan akidah dan sebagainya. Sebenarnya saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaidi. Tadi dalam konteks jenayah sivil yang disebut oleh tuan tadi. Tapi saya nak pergi pula kepada jenayah syariah ni. Jenayah syariah ni apa yang kita faham ialah tentang ilmu sesat yang kita baca dalam di dada-dada akhbar dan TV. Ya? Apa ini yang berkaitan dengan satu ketika kita digemparkan oleh kerajaan langit ayah pin. Ya, kalau kita masih ingat lagi. Ini jenayah yang merupakan jenayah syariah lah. Ya. Dan berbagai-bagai lagi lah. Apa ni, kalau kita nak ikut apa ni homoseksual pun, itu pun jenayah syariah juga. Kita boleh kategorikan kepada jenayah syariah. Persoalan saya kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaidi, 2 kaedah menangani jenayah ni. Sama ada menghukum ataupun mendidik. Menghukum ataupun mendidik, kita memberi tarbiyah, mana agak-agaknya Ustaz yang lebih penting, atau kedua-duanya sekali penting? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar, pengurusi ataupun moderator kita pada pagi ini, yang bahagia Tuan ECP Abdul Aziz, semua pimpinan jemaah, tuan-tuan, perempuan, saudari, adik-adik yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya berbalik daripada kursus tuan-tuan, sama macam ECP Aziz juga balik daripada Sarawak. Jadi kami ini cawangan siasatannya begitulah, merayau yang menyiasat tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan buat hal, kami yang tak tidur. Cumanya dimaklumkan bahawa berlaku perubahan transisi dalam masyarakat, dalam aspek pemikiran sosio budaya. Kerana saya ini generasi Y, macam Tuan ECP, saya ingat ini generasi kuno dah ni. Dipanggil boomers generation. Tetapi kebanyakan yang depan ni, kebanyakan generasi Y, antara sifatnya adalah memberontak, tidak ingin mematuhi peraturan, suka revive, dia suka untuk melihat semula, dia suka confront. Tuan-tuan boleh cakap A dan dia selalu boleh cakap B. Itu generasi Y nama dia. Sebab itu dia memberontak dalam hidup dia. Kita ni generasi yang lama-lama yang disebut tadi tu, dah tak jadi kisah kepada generasi baru. Kalau nak buat contoh ni memang tak sesuai langsung, sebab berbeza sangat. Cumanya saya nak pergi kepada, sebelum menjawab soalan moderator, saya nak pergi kepada juz Islam itu sendiri. Allah Ta'ala menjadikan manusia itu pada 2 elemen. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa elemennya? Disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya Dur Mansur. Apabila Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, Iblis masa itu dia nak tahu siapa dia orang ni.
Disebut dalam tafsir itu. Dan replika Nabi Adam AS ni telah pun ada. Telah pun ada replika, maknanya dibuat daripada tanah. Sudah pun dibentuk. Maka iblis pun pergi tengok. Dia pun masuk ke mulut, keluar ke dubur. Masuk ke dubur, keluar ke mulut. Dan dia sepak pula sikit. Berbunyi tibika tu. Kita ni dulu tibika lah asalnya. Ting bunyi. Allah kata iblis, apa ada pada makhluk ni nak jadi khalifah? Lalu dan dengan keadaan itu iblis bersumpah. Dia kata, kalaulah Allah Ta'ala suruh aku sujud kepada makhluk ini, aku tak akan sujud. Bahkan aku berjanji akan menyelewengkan mereka daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan pelihara badan aja, ada mana ke tuan-tuan? Tak ada mana. Iblis masuk dan keluar masuk begitu. Sepak lagi. Tuan-tuan pun tengok, kalau zaman saya dulu, kalau pergi mampir main tabung ayam, baling-baling dapat tabung ayam. Bila sesak nak beli kasut sekolah, awal tahun pecah tabung ayam. Itulah mana tebika. Dah buah korek tak jadi, baling, bang, berkecai ayam tu. Apa makna tabung tu pada kita? Tak ada mana. Kita boleh pecahkan bila-bila masa. Manusia ni, kalau kita hanya mencantikkan fizikal kita, sama macam tu. Lepas tu barulah Allah Ta'ala meniupkan roh. Maka kata Imam Qurtubi, bertukarlah tembikar itu tadi daripada tanah kepada darah dan daging, darah dan daging, darah dan daging, sampai di pusat. Maka Nabi Adam AS ingin bangun. Nyawa boleh sempurna lagi, baru sampai pusat baru. Maka disitulah Allah mengatakan bahawa manusia ini sifatnya kelojoh. Nyawa tak sempurna lagi, bangun dah. Ya tak? Ya, akad nikah belum langsung, dia nikah dah. Ya tak? Kadang-kadang tu baru bertunang, bakal mak mentua kena cium dah. Zaman sekarang punya bertunang, saya kadang-kadang malas pergi majlis bertunang ni, mengarut. Dia tunang ni bukan nak beritahu orang ni heboh, kan? Dapat sikit dah, ini heboh macam kahwin, lepas tu pergi cium mak mentua, bakal mak mentua pun dapat ciuman free, kan? Sekarang ni kan, sekarang ni orang dah mengarut, kan? Dah tak ada susul galur budayanya. Bila habis nyawa sampai ke kaki, terbersihlah Nabi Adam AS. Maka itulah kali pertama manusia terbersih. Maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam untuk menyebut Alhamdulillah, bukan excuse me. Ini orang Melayu ni tuan-tuan, la ilaha illallah, tak sedar diri semua. Excuse me. Alah, ikilah tuan-tuan. Excuse me. Allah Ta'ala ilham kepada Nabi Adam. Bila sebut saya bersihnya, Alhamdulillah. Nampak? Saya nak sebutkan, dalam badan manusia itu ada dua, iaitu rohani dan jasmani. Dan kalau kita sebut pula dalam masalah hukum, sebelum saya nak hurai tadi, itu pendek je ceritanya tu, soalan tu, disebut oleh Imam Syafi'i sendiri, kenapa fiqah itu dibagi kepada 4. Ada bab ibadat, ada bab munakahat, ahwal syakhsiyah, ada bab muamalat, perniagaan dan sebagainya, dan ada bab jinayat. Sebab dia kata manusia itu ada 4 keinginan. Ada 4 keinginan ini menjadi kluster, 4 kluster keinginan dalam jiwa manusia, dalam diri manusia. Yang lain-lain itu duduk masing-masing di bawah 4 kluster. Yang pertama adalah keinginan untuk beribadah. Cuba tuan-tuan tengok, orang Cina nak ibadah, orang Hindu nak ibadah, orang Kristian nak ibadah, orang asli Lamutan tu ibadah. Keinginannya menyembah sesuatu. Sebab dia tak percaya ke kawan dia nak jadi Tuhan, kan? Orang Melayu yang kat ayah pin jadi Tuhan. Kan? Orang lain tak anggap dia sanggup sembah tunggul. Kita sembah. Hebat orang Melayu. Keinginan nak ibadah semua. Maka Islam datang dengan kitab ibadah.
Ajar cara semayang, ajar cara puasa, ajar cara zakat, haji dan sebagainya. Diajar. Kalau tak diajar, lain ibadat kita. Betul kan? Sebab itu kita kena belajar bab ibadah. Dalam bab ini berlaku kadang-kadang jenayah. Allah wajibkan dia semayang Jumaat, dia tak semayang Jumaat, maka datang penguasa ambil dia. Kan? Dalam bab ini disuruh puasa, dia makan terang-terang, dah dapat perintah hadir, suruh datang ke pejabat agama. Dalam bab ini ada orang tak bayar zakat, dah datang pejabat agama, tangkap orang tak bayar zakat. Betul kan? Macam tuan-tuan ni puasa ke insya-Allah. Kan? Ada yang tak puasa sebab ada masalahnya. Janganlah makan dekat tu. Ni makan dekat Tanglin macam mana? Kan? Ramai-ramai makan kat situ. Kalau kita ada sebab tak puasa, jangan makan depan orang. Itu je. Kan? Makan depan orang bulan puasa tu yang jadi salah. Tak puasa tu kalau ada sebabnya tak salah. Kemudian manusia ni ada keinginan nafsu syahwat dia. Saya dulu sebelum ni KPP perkahwinan, sebelum jadi KPP siasatan ni, saya selalu ceramah. Saya tanya orang pengantin, orang nak nikah ni kan, saya tanya dia, kamu kahwin ni sebab apa? Dia kata nak ikut sunnah. Oh, bagus jawapan. Nak kahwin ikut sunnah. Saya kata cantik betul jawapannya. Saya kata kat dia, kamu kahwin bukan kerana nafsu ke? Tak. Kami kahwin kerana sunnah. Kalau tak ada nafsu, siapa nak kahwin? Kan? Ada orang yang dah mati nafsu dia, nak kahwin tak? Buat tak tahu je. Kan? Kita kahwin ni sebab ada nafsu. Siapa kahwin dengan seorang perempuan untuk perempuan tu lipat kain? Dekat tangan? Tak, saya kahwin dengan perempuan ni untuk lipat kain je. Tak ada, sebab ada tuntutan itu. Install. Allah dah install dia dalam badan kita. Jangan buat bodoh sombong macam tu. Memang nafsu itu baik kalau dikendalikan cara baik. Dialah menjadi kenderaan untuk kita hidup di dunia. Kan? Tapi mesti ada hukum fake dia. Yang dipanggil fake munakahat. Susun macam mana nak nikah ni, nak ambil perempuan, martabatkan dia. Jangan kamu jadikan dia hamba, jangan kamu hina dia. Diangkat martabat wanita. Orang perempuan sekarang tak sedari. Dia kata Islam sekat dia, Islam diskriminasi dia. Itu yang rambut junjung cakap dengan sok khabar. Kan? Orang perempuan, tuan-tuan tahu tak, awal abad 19 harga dia dekat Eropah 3 pound sterling. Tuan-tuan tahu tak nilai perempuan di Eropah pada awal abad 19? 3 pound sterling. Kita ambil lah pound sterling sekarang RM7. Maka berapa harga perempuan? RM21. Nak beli selipar Jepun, apa nama dia? Flipper apa tu? Tak dapat tu kan? Islam angkat ni. Nak kahwin dengan orang perempuan, kena jumpa wali dia. Nak kahwin dengan orang perempuan, kena bagi dia mas kahwin. Betul tak? Kenapa bagi mas kahwin? Antara hikmahnya supaya dia gembira kahwin. Ingat senang ke tinggal rumah mak, rumah ayah, nak duduk rumah orang lelaki, tak macam mana rupa dia entah. Nampak memang cantik, entah-entah tidur mengangkat tu kan. Nyawa besar. Ya? Nampak handsome ya. Perut ada six pack. Rupa-rupa tidur berlengkur, tak boleh tidur kita. Mana ada orang perempuan kahwin, dia tak suspend pergi rumah suami dia. Betul tak? Masa bercinta memanglah. Tapi bila lepas kat kahwin tu gugam. Nak tinggalkan rumah ayah kita, nak pergi rumah suami. Maka dia bagi mas kahwin. Sebab itu mas kahwin ni kenalah yang berharga. Ni mas kahwin RM40. Tak happy langsung. Kan? Itu belanja hangus orang hantaran tu bukan mas kahwin. Itu dapat ke orang lain. Mas kahwin ni kena yang menghappykan perempuan tu. Paling tidak bolehlah pergi Bandung. Ini RM40. Kalau zaman kita tu tuan SCB kan, simpan orang rumah kita, simpan dalam envelope sampai sekarang ada lagi. Betul kan tuan?
Makcik-makcik ni, mak kita simpan duit mas kahwin dalam envelope. Dah tak valid dah duit tu. Okey, sekarang kembali kepada isu kita. Mana lebih penting? Mana lebih utama? Undang-undang kah pendidikan? Saya nak tanya tuan-tuan. Sekarang ni, berapa ramai pelajar pergi universiti, berapa ramai pelajar tak pergi universiti? Sekarang ni tuan-tuan, bukan zaman kami. Zaman kami dulu kena isi barang UPU, tunggu UKM, UM panggil UPM. Kalau tak tu tak lah, masuk mata perguruan lah agama lah. Kalau tak tu tak lah, tunggulah orang Minang. Betul kan Tuan kan? Jadi kami ni warga emas yang masuk universiti ni memang berbakat tinggi tu kan. Oh tu bangga situ. Ya. Memang berbakat tinggi, selected group. Kan? Bukan senang nak masuk universiti. Ya tak? Tapi hari ini pelajar-pelajar kita melambat-lambat A dia. 7A, 8A, 9A, 11A, 14A. Budak-budak sekarang cerdik, pandai, kognitif hebat. Tetapi nak bayangkan kadar jenayah dulu dengan sekarang. Siapa boleh melihat banyak buat jenayah? Kalau tuan-tuan kata pandai, kurang jenayah, tak tepat. Pada saya, lagi pandai, tanya ACP, lagi banyak cara jenayah dia buat. Betul tak? Saya dulu kalau tabung masjid ni tak pernah usik tuan-tuan. Budak sekarang ambil lidi, letak chewing gum, colek tu, masuk dalam, tarik, dah lekat RM2. Betul. Makin cerdik manusia ni konektif ya, makin jahat dia. Kalau nak saya katakan, fungsi kata mana lebih utama, apakah tuan-tuan tahu sepenuhnya benda itu menyebabkan tuan-tuan boleh jadi baik? Tuan-tuan. Bahkan kita mengakui bahawa makin pandai orang sekarang, makin macam-macam jenayah dia buat. Sekarang ni polis ada jenayah komersial. Dia boleh curi chip satu kontena lagi. Cuba bayangkan. Gila babi betul. Sekarang ni kalau bawa benda berharga dah ada escort dah. Nampak tak? Sekarang ni tuan-tuan, isu bukan isu orang terdidik atau tidak. Undang-undang. Macam-macam undang-undang tuan-tuan. Saya duduk di jenayah syariah ni, Allah letih. Tangkap budak-budak universiti, hotel-hotel bajet ni, jangan cakap. Malah nak sebut universiti mana. Harap tak ada yang kolej-kolej disebut dia, harap tak ada. Rasa macam ada je. Cuma saya ni kadang-kadang ada ihsan sikit. Saya biarkan dia habis dulu, baru saya buat kes. Kalau saya ambil masa tu, kena bawa sekolah dia. Kadang-kadang naik PMR 2 hari lagi, dah kena tangkap tuan. PMR. Kalau saya ambil tindakan, kena buang lah budak tu. Fikir jugalah saya pun. Okey. Jadi tuan-tuan, nampak moderator pun tarik turun meja ni, risau kan. Kita ni, saya sarjana saya communication tu kan. Communication management. Saya bukan pengajian Islam, saya punya master saya. Jadi setakat body language macam ni Tuan NCP, maknanya dia bersedia sampai pukul 2 pagi. Hebat dia orang bersedia, bantai dia lah. Kita balik. Kita banyak IP nak buka ni. Okey, last sekali. Jadi kalau tahap pendidikan dah tinggi pun tak selesai masalah, undang-undang yang pelbagai dibuat pun tak selesai masalah, apa masalah dia? Proses menukar, amendment, pindah undang-undang, tanya CP Aziz. Saya pun terlibat juga masa jadi Timbalan Mufti tu. Allah, letih fikir, buat macam ni jadi gini, buat jadi gini, buat jadi gini. Betul tuan? Payah letak JPJ tepi jalan, letak kamera tepi jalan. Situ je dia slow, termasuk saya lah.
Sampai masa terlaju juga. Saat pedal tu kan fleksibel. Pedal ni kalau boleh tekan dia pergi 100 je sedap. Tak semua ada kereta macam tu. Dia tekan telajak dah 120 je. Jadi isunya sekarang tuan-tuan, muslim-muslim rahmatullah, isunya adalah pegangan. Inilah isu sebenar yang orang Melayu, orang Islam Malaysia terabai. Sebab itu tuan-tuan, hari ini tak heran kalau ada orang manusia biasa ngaku jadi Nabi dia ikut. Ada seorang yang ikut Nabi Melayu baru ni KL Kuala Khabar kan. Saya nyetim lah pergi nangkap tu. Dah mengikut Rasul Kahar. Dia punya ajaran Rasul dia kata, saya lah Nabi Melayu. Nabi Melayu apa dia buat ajaran dia? Tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji. Seronok lah macam tu tuan. Besok datang pula seorang lagi, boleh berzina, boleh merompak, boleh bunuh orang. Syariat baru. Akidah rosak. Kedua, kadang orang ikut pula Syiah. Orang perempuan pun suka pula jadi Syiah. Dia suka dilacurkan. Kahwin Syiah ni kontrak. Kita kahwin 3 jam boleh? Boleh. 20,000 masuk akaun. Kita nak macam tu? Kenapa jadi Syiah? Kerana mereka sebenarnya tak faham sunnah wal jamaah tu. Ada pula yang syahadah ada satu je, baru satu kes. Saya malah nak sebut nama dia. Syahadah ada sekerat je, asyhadu an la ilaha illallah. Bila saya siasat, saya ada cukup bukti bahawa Muhammad Rasulullah itu adalah bukti orang Melayu mendewa-dewakan Muhammad. Dia syahadah dia asyhadu an la ilaha illallah aja. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tak ada. Tengok tuan-tuan, kenapa jadi macam ni? Saya nak simpulkan bahawa cabaran paling utama ialah tuan-tuan mengaku tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah. Betul? Betul tak? Siapa sini dia tak ngaku takkan nak tengok? Saya masuk dalam lokap sekejap lagi. Tak berani pula. Semua orang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Amboi. Dia punya semangat tuan-tuan. Dan kita berpegang dengan mazhab yang 4, al-sunnah wal jamaah. Tuan-tuan bergenggam aja. Bila kita tanya dia, apa sebenarnya al-sunnah wal jamaah? Itulah yang atuk-atuk kita buat dulu lah. Dia kira atuk dia je. Tuan-tuan, saya tak nak tuan-tuan jawab secara lisan. Saya nak tuan-tuan jawab dalam hati. Sebagai last, saya nak tanya tuan-tuan, apakah tuan-tuan betul-betul tahu apa dia akidah al-sunnah wal jamaah? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaidi. Jadi saya rasa tak adil lah kalau saya seorang bertanya kepada dua ahli panel ni. Jadi masa kita pun terhad mungkin sejam 45 minit. Jadi sebenarnya saya, sebelum saya lanjutkan soalan kepada kedua-dua ahli panel ni, saya mohon soalan kepada tuan-tuan. Sekiranya ada soalan, tolak jangan tanya moderator lah, ahli panel. Okey, sila tuan. Ada soalan? Okey, sila. Di mic depan ada. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad bin Zaini daripada Kolej Politeknik Mara Kuala Lumpur. Saya ada satu soalan saya nak tanya berkaitan dengan hudud. Okey, daripada perspektif sama ada SP ataupun ustaz sendiri, hudud ni macam mana? Adakah dia kalau kita laksanakan, adakah dia mampu untuk mengurangkan jenayah-jenayah di Malaysia sendiri? Okey, terima kasih. Okey. Kita nak kumpul soalan ataupun jenis. Okey, kita minta apa ni Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaidi lah jawab. Sila. Ini soalan polemik
soalan polemik. Sebenarnya tak ada polemik pun. Tapi orang Islam ni dia dah tak tahu. Yang saya sebutkan 4 cabang tadi dalam mengendalikan keinginan dalam badannya, Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Jadi sebagai orang Islam, kita kena terima hukum itu. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika minaz zalimin. Siapa yang mereka itu berbantah dalam perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mereka adalah orang yang zalim. Dalam konteks ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hudud itu apa maknanya? Dalam bahasa dipanggil batas. Tetapi dalam istilah fuqaha, juga disebut dalam Ihya dan beberapa kitab yang lain yang besar muktabarah, dikata hudud itu adalah hukuman balasan keseksaan yang dikenakan kepada seseorang melakukan kesalahan, dan keseksaan itu tiada pindaan, tiada ubah suai. Kalau dia kata sebab 100, maknanya bentuknya dan saiz seksaannya telah ditentukan Allah Ta'ala. Itu dipanggil hudud. Azaniyatu wazani, kan? Orang berzina perempuan dan lelaki sebat 100 kali. Soalannya ialah, apakah tuan-tuan sendiri meyakini hukum ini dari Allah Ta'ala? Kalau itu pun dah menang besar dah. Kita dah menang besar dah dalam jiwa kita, kerana kita memperakui bahawa hukum ini daripada Allah Ta'ala. Itu adalah dipanggil keimanan kepada ayat-ayat Allah. Saya nak bahas sikit masalah keimanan kepada ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni ada 20 sifat yang kita kena tahu secara tafsili, secara detail. Bukan menafikan sifat-sifat lain sebagaimana yang didakwa oleh kumpulan Wahabiyah. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang kita kena yakini, mempunyai sifat-sifat kamalat secara ijmal. Secara konsepnya menyeluruh, kita beriman bahawa Ta'ala mempunyai semua sifat-sifat kesempurnaan. Tetapi berdasarkan dari dalil yang qat'i, para ulama dia dah buat analisa kandungan Al-Quran itu, bahawa keseluruhan sifat-sifat sempurna itu dikluster kepada 20 sifat. Satu daripada sifat ialah kalamullah. Kalam Allah Ta'ala itu sifatnya berkata-kata. Mustahil Allah SWT itu bisu, kerana bisu itu adalah sifat yang cacat. Jadi kalamullah ni duduk di mana? Kalamullah itu dimaktubkan di dalam mushaf. Jadi apa saja hurufnya, apa saja barisnya, apa saja perkataannya, apa saja ayatnya, apa saja surahnya, kafir siapa memindanya. Betul kan? Tuan-tuan tak nak baca alif lam mim, tak nak baca lah, buang masa tak ada mana. Betul kan? Boleh ke? Tak boleh. Itu akan membabitkan persoalan akidah. Sebab tu kalau saya sebut alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alif lam mim, siapa tahu makna? Siapa dalam dewan ni tahu makna dia? Alif lam mim. Tak ada siapa tahu makna. Yang susun tafsir pimpinan Rahman pun tak jawab. Dia kata hanya Allah saja Maha mengetahui. Betul tak? Maknanya kalau kita tak tahu makna, apa maknanya kita? Tidak pandai, betul? Kita tidak pandai, betul tak? Itu tidak pandai, itu cakap halus, cakap Negeri Sembilan bangang, tuan-tuan. Betul kan? Ini saya nak ajar macam mana tuan-tuan communicate dengan Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apabila kita bangang, diajar oleh orang pandai, ada tak sebab kita nak argue? Ini soalan dia. Logik dia lah. Kita tak reti ni ke? Dulu zaman saya pakai buah getah, bawa buah getah, kadang plastik bawa pergi sekolah, bangga lah bawa buah getah. Ada kawan saya lagi bangga bawa kulit kerang, mentang-mentang dia makan kerang. Ada kawan saya tuan-tuan bawa siput sedut, la ilaha illallah, cari kat sungai bawa. Nak buat kira tu. Maka cikgu pun ambil ni ditunjuk. Ambil ni ditunjuk. Ini campur ni, 1 kulit kerang, 2 kulit kerang, 3 kulit kerang. Berapa semua?
3 kata cikgu. Ada tak peluang anak murid kata, bantahan cikgu, saya tak setuju benda tu 3, saya kata 10, boleh tak tuan? Kenapa tuan? Sebab dia bangang. Cikgu tadi pandai. Kenapa pula orang bangang objek orang pandai? Betul tuan? Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Bila dia buat satu statement, satu pernyataan, bila dia berkata, berfirman, ada peluang ke tuan-tuan nak argue dia? So itu dipanggil keimanan, kepercayaan absolut tanpa ada keraguan. Persoalan boleh buat, tidak boleh buat, itu cerita lain. Faham Persoalan boleh buat atau tak boleh buat, itu cerita lain. Tapi yakinlah bahawa kalam Allah Ta'ala maha benar. Sebab itu mana-mana musabaqah, ujung sekali qari kata apa? Sadaqallahul azim. Berpuluh-puluh dia baca tadi, bayati lah apa semua baca. Akhir sekali dia kata apa? Sadaqallahul azim. Dan akhir sekali respon mengucap saudara ialah, saya selama-lamanya yakin dan harap orang Islam yakin bahawa apa yang diperintahkan Allah Ta'ala adalah yang sebenar. Cuma kita sebagai orang Islam, saya juga terlibat kadang-kadang dalam sama-sama menilai undang-undang, kita cuba meletakkan perkara ini pada landasan yang benar. Semoga kalaulah berlaku pelaksanaan, kita dapat melaksanakan dengan yang adil, sehingga memberi taufik kepada orang bukan Islam untuk mereka melihat keindahan Islam. Selagi kita kaji tengok macam mana nak implement, kalau takut tak adil, situ kita kena tengok lagi kat mana yang kita boleh pastikan bahawa pelaksanaannya itu adil. InsyaAllah tuan-tuan, jangan tuan-tuan tengok sangat gambar-gambar tu. Saya tengok ada dalam satu surat khabar harian ditunjukkan hukuman-hukuman di Aceh, di India, di Saudi. Ada tengok tak? Surat khabar tu. Takutnya kita tengok tu kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang tunjuk gambar sebat kat penjaga kajang, saya pergi, Allah lagi takut tu kan. Saya pergi penjaga kajang baru ni, sebat 20 orang tu. Kemudian ada 3 sebat syariah, sebab dia melakukan persetubuhan haram. Dia ngaku sebat namutan. Tengok yang sivil punya sebat, dan Allahu Akbar, ya Allah ya Tuhan. Kalau punggung saya lah, insya-Allah hilang terus. Cara pukul, kalau tunjuklah sok khabar yang ni, takut tuan. Orang kata zalim juga, kursi karen, kursi racun. Kalau ditunjuk agak-agak sok khabar, orang kata apa undang macam ni? Undang-undang memanglah menggerunkan tuan. Kalau undang-undang ni mengkelakarkan, macam mana hukuman mengelakarkan? Dia salah melakukan kecurian jenayah komersial, masuk tanding Raja Maharaja Lawak. Undang-undang memanglah menggerunkan, itu tu undang-undang. Jadi itu komen saya, Wallahualam. Okey, tuan-tuan simpan soalan, sebab tengok ICP ni dah lama berehat. Saya nak tanya, dan mungkin insya-Allah audiens nak tahu berkenaan dengan jenayah yang kita sebut Kuala Putih, Kuala Biru, Kuala Hijau, kalau ada lah. Jadi apa kesannya tuan kepada masyarakat, kepada agama, kepada negara, jenayah-jenayah yang dilakukan oleh yang saya sebut tadi lah, Kuala Putih, Kuala Merah, Kuala Hijau ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, jenayah ni sebenarnya kita kena faham dulu apa itu jenayah. Jenayah ni sebenarnya adalah satu perilaku yang dilakukan oleh satu orang kepada orang yang lain, satu golongan kepada golongan yang lain, yang mempunyai niat yang tak baik, niat jahat. Dia telah tersimpan dalam dia niat jahat, yang mengakibatkan satu pihak ni akan kehilangan, satu pihak ni akan mendapat keuntungan. Kalau sekiranya niat jahat ni tidak wujud, dalam bahasa undang-undangnya ialah suci hati. Suci hati, bukan suci dalam debu, suci hati. Kalau perkara ini tidak wujud, dia tidak dinamakan jenayah. Saya suka ambil satu contoh, selalu saya bagi kepada awam ni. Kalau ceramah-ceramah macam ni, saya suka ambil contoh macam ni.
Saya duduk rumah teres, sebelah rumah saya tu pun ada juga jiran. Jiran ni punya perangai, dia suka sidai baju dia dekat pagar. Dia sidai baju dekat pagar tu, dia pun pergi kerja. Pagi sidai baju pergi kerja dengan harapan petang kan balik, baju kering ambil, simpan, lipat-lipat, simpan. Kita tengok hari nak hujan, saya ni pun tengok hari nak hujan, saya pun ambil lah, angkatlah, tolong angkat baju tu. Kita takut pula baju ni tiup di angin, kita simpan dalam rumah. Bila jiran ni balik, tengok baju dia hilang, dia pun tak bertanya kita, pergilah buat laporan polis. Bila buat laporan polis, polis ni pun datang, tujulah rumah saya. Tujuh rumah saya, buka-buka pintu, tengok dekat ruang tamu tu dah ada kain baju orang ni. Dari segi possession dia memang betul lah, ada barang-barang orang yang melaporkan hilang ni. Yang si polis ni pun panggil lah saya pergi ke balai. Dalam hal macam ni, drama yang macam ni, kadang-kadang kita ingat nak berbakti, dapat bencana juga, kesusahan tu dapat. Jadi kita kena ingat, dalam pengajaran yang ada di sini, apabila ada niat jahat, kalau niat saya baik, takut kain baju ni basah, takut kain baju ni kalau tiup di angin hilang ke mana, saya pun angkat simpan, itu orang tak boleh dakwa. Jadi apa yang perlu di sini ialah nombor satu, ada kehilangan di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Saya dapat baju, orang tu hilang baju. Saya bercita-cita jahat, saya ambil barang ni untuk saya jual kedai second hand ke, bandel ke, kat mana tak kisahlah, ada niat dia. Akibat daripada perkara ni, itu yang dikatakan jenayah. Dan jenayah ni pula tuan-tuan, wujud berbagai-bagai. Dulu kita tak wujud banyak sangat jenayah ni. Saya duduk 7 tahun Kuala Lumpur ni, sekarang ni berbagai-bagai jenayah kita tengok. Yang pertama sekali kita tengok jenayah bersih lah, jenayah betul-betul jenayah ni. Dan kedua dia kita tengok jenayah narkotik. Ada pula jenayah komersial. Ada juga jenayah cyber. Jangan ingat main Facebook ni tak boleh. Facebook ni pun kita tangkap. Macam mana kita nak tangkap dia? Kita tengok IP address. Apabila kita tengok IP address dia, siapa-siapa yang punya register semua kali, kita akan backtrack di mana letak pilihan repeater dia. Ni polis punya kisah ni. Hari ni dapat belajar sikit. Pasal saya pun nak pencen. Apabila saya pencen besok, tak ada orang nak cerita kamu. Kita akan tengok di mana letak repeater ni. Apabila letak repeater ni, kita akan tahu nombor telefon mana yang dia pakai. Itu pasal kalau kita tengok banyak yang perkara-perkara yang dalam Facebook baiklah, dalam Twitter baiklah, dalam blog baiklah, tak kisahlah. Kalau kita proceed, kita boleh proceed. Dan kebanyakan daripadanya, pelaku-pelaku jenayah ni minta maaf cakap. Minta maaf cakap, lapik ujung rambut, ujung kaki. Orang Melayu. Apa juga jenis jenayah lah, orang Melayu. Dan kalau kita proceed, kalau pihak polis ni meneruskan keadaan macam ni, saya ingat sunyi orang Melayu ni. Buat salah sikit tangkap orang Melayu, buat salah sikit tangkap orang Melayu. Lala sekali tak ada lah nama Melayu dah. Kalau hang tuah kata takkan Melayu hilang di dunia, hilang dah masa tu. Asyik dah kena tangkap ya. Betul, saya tak bohong tuan-tuan. Kalau kita cerita yang di Kuala Lumpur ni saja ya. Ini cerita di Kuala Lumpur. Klasik dia di Kuala Lumpur ni dengan lain-lain kontijen lain, negeri-negeri lain di Malaysia. Kuala Lumpur ni klasik dia tak terdapat di tempat lain. Ialah kisah Perhimpunan Aman. Namanya ialah Perhimpunan Aman. Dicipta, diwartakan pada tahun 2012. Nama akta tu ialah Akta Perhimpunan Aman. Kalau kita baca, faham betul-betul, dia patutnya aman. Apabila digunakan akta ini untuk dipakai oleh mana-mana juga badan,
dia akan jadi tak aman. Tahun 2013 kita menerima laporan dan kita menjalankan tindakan ke atas Akta Perhimpunan Aman ni sebanyak 12,000 kes. Satu hari 40 tau. Satu hari 40. 12,000 kes ni satu hari 40. 12,000 bagi dengan 365 hari. Siapa dia penganjur dia? India baik, Cina baik. Siapa dia punya peserta dia? Melayu. Budak mana? Budak universiti dia. Golongan orang yang cerdik pandai. CGPA 2.4, 24. Kalau 4 flat tu okey lagi. Ini 24. Sampai tahun 3 habis final semester, fail pasal CGPA saya. Itu kononnya nak diagung-agungkan, nak mempertahankan. Yang mempertahankan siapa perkara macam ni? Orang Melayu. Yang menjolokkan, memanaskan bukan orang Melayu. Kita sedihlah perkara-perkara macam ni. Saya minta lah adik-adik, orang cakap kalau nak melentur buluh daripada rebungnya. Kalau yang depan-depan saya ni bukan lagi rebung dia, dah jadi buluh. Dan ada yang keadaan yang buruk sekali, dah jadi rakit tau. Dah jadi rakit. Kalau buluh kita try lentur-lentur, paling-paling patah, pecah ya. Rakit ni dah tak boleh lentur lah tuan. Dah hanyut dah ke air tu. Tapi kita masih lagi ada tanggungjawab. Kita masih ada anak, kita masih ada abang, kita masih ada adik, kita ada kawan-kawan. Saya serulah. Saya cakap terang-terang, lagi 6 bulan saya akan jadi orang awam. Tetapi saya nak meninggalkan nasihat ini supaya semua orang menyeru kepada kebaikan. Janganlah kita dengar perkara-perkara yang buruk ni. Perkara-perkara yang kita terus-terus terima daripada Facebook, daripada blog-blog ni, tapislah dulu. Manusia ni baik ni kerana ada akal. Kalau tidak serupa je macam yang berjalan kaki 4 kat mana tu. Tapi disebabkan kita ada akal, martabat kita tinggi, janganlah kita terima semuanya. Dan saya tak kata semua perkara tu salah. Ada perkara tu setengah-setengah tu betul. Tetapi kita biarlah bertemu antara sebab dan musabab. Untuk kita mengambil tindakan, untuk kita membuat suatu bantahan, biarlah kena sebab dengan musabab. Janganlah kita terlalu melulu. Justru kalau kita tengok, akibat dia ialah di mana, nombor satu, orang tak boleh hidup tenteram. Jenayah sana sini berlaku, orang tak boleh hidup tenteram. Manusia ni orang Islam, namanya orang Islam. Orang nak pergi umrah pun ditipunya. Tak usahlah kata bab tipu ni, kata orang tipu kawan-kawan aja. Kau bas dah tak ada dah hari ni, bas dah habis dah. Ini buat tipu biasa je. Ini orang nak pergi ke Mekah tu. Makcik tu kumpul lah duit sebulan RM50 dalam tabung haji 5 kali. Sampai cukup RM6,000, RM6,590 nak pergi umrah. Cerita kat orang kampung nak pergi umrah, buat kenduri dah siap-siap ustaz. Last sekali ejen lari. Makcik ni apa lah salah dia? Mana nak letak muka makcik ni? Kenduri dah buat dah. Lepas tu pula yang jahat tu orang tanya, cik tak pergi lagi umrah? Alamak. Jadi kita tengok akibat dia tu macam-macam lah. Paling buruk sekali akibat dia apabila hilang kesabaran, hilang segala-galanya di atas maruah, orang akan bunuh diri. Ini yang satu perkara yang amat memalukan. Kita tengok di Kuala Lumpur ni adik-adik tuan-tuan ya. Tadi kesalahan yang paling banyak sekali berlaku di Kuala Lumpur ni ialah berkaitan dengan Akta Perhimpunan Aman. Saya cakap tadi, Akta Perhimpunan Aman tahun 2013 kita ada sebanyak 12,000 kes. Selain daripada itu ialah bab-bab curi,
terutama curi motosikal. Ini perkara-perkara dilakukan oleh golongan-golongan muda lah. Dan tak ramai orang yang buat perangai macam ni. Kita ni memang macam-macam kerenah lah. Kita sabarlah. Ni besok pak saudara saya daripada Amerika nak sampai, Barack Obama. Kulit macam saya tu tempat saudara tu. Barack Obama nak sampai besok. Jadi macam-macam. Kita ni orang Melayu ni, tetamu negara pun kita marah juga. Dia nak datang atas jemputan daripada kerajaan Malaysia, tetamu negara. Kita ni rasa atas dasar prinsip. Kita tak suka dia. Jadi kita mulalah nak membuat bantahan sana, nak membuat bantahan sini. Tapi tuan-tuan, saya cakap di sini, Barack Obama datang ke Malaysia, dia punya Eagle One tu, kapal terbang dia, 10 biji keliling dia tahu. Satu kapal terbang lalu 10 biji fighter ada keliling dia. Dia siap dengan radar dia sana, di dalam kapal terbang dia. Satu. Yang keduanya, ada satu kapal pengiring, dia nama Galaxy. Dalam Galaxy ini ada 9 biji kenderaan dan bermacam-macam senjata. Ego dia memanglah ego. Kalau saya sendiri pun, tu pasal Tuhan tak bagi saya jadi Barack Obama. Kalau tidak, saya lagi kalah ego Barack Obama tu. Ego dia. Dia punya kapal terbang Galaxy ni yang membawa kenderaan dan senjata ni, Malaysia tak boleh masuk, tak boleh kuasa. 2 biji kenderaan dia, premier punya kenderaan tu, sama betul. Nombor pendaftaran sama, warna sama, semua jenis sama. 7 biji kereta iringan dia, semua sama. Dia tak bagi Malaysia punya polis untuk buat iringan dia. Jadi tuan-tuan, kita tengok satu negara besar, jauh lebih besar daripada kita, yang kita nak pergi tentang dia, janganlah. Kalau kita tak suka pun, kita herdik sendiri diri kita lah. Tapi jangan kita buat tetamu negara ni, kita pergi buat demonstrasi ke atas tetamu negara. Macam saya dulu saya pernah duduk di India ni 9 bulan. Apabila India ni dia bertelengkah dengan Pakistan, India ni cakap apa? Kita duduk dekat border tu, kita semua orang India ni kencing je dekat border ni, Pakistan ni mati lemas tau dia. Kencing je dekat border, dia beritahu Pakistan ni akan mati lemas. Sama juga macam sekarang ni lah. Kalau tetamu negara kita tu Barack Obama tu, Presiden Amerika Syarikat tu, kalau dia buat kata dia batuk sikit je, saya ingat Topan Putih Beliung berlaku kat Kuala Lumpur ni. Jadi tak wajar lah. Itulah saya punya maksud. Dalam arti kata, kita membuat suatu perkara yang baik-baik, kita tak suka, kita bantah secara baik. Jangan kita tak suka, kita bantah secara demonstrasi, kita buat sana sini semua sekali. Akibat dia bila tangkap, tuan-tuan, gambar tuan-tuan ada dalam simpanan kita, cap jari tuan-tuan ada dalam timbanan kita. Dalam arti kata, rekod dia ada. Bila rekod dia ada, harapan untuk masa depan bagi tuan-tuan, anak-anak semua sekali ni sudah pudar sikit. Kita kalau boleh, kita nak membantu, kita pun tak suka. Pasal budak-budak ni belum matang. Kita beranggapan dia belum matang. Tetapi tingkah laku dia menunjukkan dia lebih matang daripada umur dia. Siap buat gambar kubur sana sini dalam demonstrasi ni semua konon saja. Jadi saya minta lah adik-adik, tuan-tuan, perempuan, bagilah nasihat pada kawan-kawan supaya perkara-perkara yang baik saja kita wujudkan. Kita memajukan agama Islam, memajukan ummah kita dengan perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang mungkar. Banyak sangat kita tengok orang ni kata, orang sini macam-macam lah perkara-perkara dakwah yang tak patut kita dengar. Keharmonian, keamanan itu adalah tanggungjawab semua orang. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Tuan ACP. Sebelum saya nak minta kedua-dua ahli panel ni mengulas dalam masa seminit seorang, saya nak minta soalan daripada kaum hawa lah pula. Ada soalan? Okey, sila.
ke ada mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf banyak-banyak lah kepada tuan-tuan semualah. Saya pun tak tahu nak cakap dengan. Saya bukan nak bertanya, tapi saya nak bercerita. Ya, pada 13 hari bulan yang baru-baru ni kami jamiah ada mesyuarat. Jadi pukul 1.30 kami punya mesyuarat lah. Saya balik naik bas melalui Sentul. Ini cerita yang sebenar. Sekali tu saya tak dapat tempat duduk dan saya berdiri saja. Lepas tu sampai dekat traffic light, bas tu berhenti. Jadi yang driver tu cakap ke dia. Dia kata, tengoklah yang bertudung tu nak masuk tu apa. Saya pun cakap, apa dik? Saya cakap kan, Acik tak tengok tu katanya. Bertudung pun nak masuk gereja, apa kata dia. Betul, ini cakap betul. Saya pun tengok, Masya Allah, saya kata. Berdiri ada 2-3 orang pakai tudung, budak-budak orang muda. Ini saya nak cerita yang sebenarnya, apa yang saya tengok dan apa yang driver tu cakap. Adik makcik tak tahu kata dia. Dia perempuan ni pakai tudung tapi dia pakai salib. Wallahualam. Itulah cerita yang sebenar yang apa saya dapat. Dan saya tengok sendiri dengan mata kepala saya, dekat Sentul kan ada traffic light. Sebelah tu ada gereja, apa Katolik apa tak tahu. Roman Katolik ke apa ada dekat tu. Saya tengok sendiri. Begitulah macam mana untuk mengatasi. How? Yes? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada akak yang bertanya. Ini satu cerita ni. Apa yang berlaku di mana dia tengok orang pakai tudung berbaring pergi ke gereja. Saya nak minta Al-Fadhil Ustaz Zaidi komen lah perkara ni. Dan saya mungkin boleh tanya sikit Al-Fadhil Ustaz Zaidi berkenaan dengan ada tak pura nak ditubuhkan polis syariah, penguatkuasaan undang-undang kan. Dan setakat ini bagaimana usaha untuk mewujudkan polis syariah. Sila Al-Fadhil. Nampaknya ACP Aziz relax betul. Tapi saya nak passing button juga. Tentang ini satu masalah di kalangan dalam kalangan masyarakat. Dia kalau ada jenayah sibel, dia tahu dia nak ngadu siapa. Dia akan pergi ke balai polis berdekatan. Betul kan? Tapi kalau masalah ni masalah tentang agama, kesalahan-kesalahan jenayah berkaitan Islam, dia tak tahu nak ngadu siapa. Betul tak? Sebenarnya tuan-tuan pergi mengadu ke bahagian penguasaan, Jabatan Agama Wilayah Persekutuan. Sama ada secara datang sendiri, atau tuan-tuan buat aduan melalui email, kita pindahkan semula, atau tuan-tuan telefon Jawi, bagi tahu. Sama juga kadang-kadang kita tahu dia orang kata ada, tapi tak bagi tahu. Sebab konsep Al-Hisbah, Hisbah ni maknanya Tuan ACP Aziz pun adalah pegawai Hisbah dalam Islam. Hisbah ni dia bukan duduk kat jabatan agama. Immigration pun pegawai Hisbah, dipanggil wilayah Al-Hisbah. Kan? Dalam konteks Islam. Maknanya masing-masing berperanan untuk menguatkuasakan, iaitu memastikan umat tidak melanggar apa yang dilarang dan tidak meninggal apa yang disuruh. Jadi immigrationnya, customnya, polisnya, itu termasuk dalam Hisbah. Tapi kami ini Hisbah dalam masalah moral, agama, akidah. Jadi tuan-tuan ada maklumat, telefon Jawi. Telefonnya, cakap dengan bahagian penguasaan, kemudian turunkan maklumat. Semua biodata tuan-tuan dirahsiakan, dan tuan-tuan tidak akan diappearkan sebagai saksi. Jangan risau. Telefon aja, saya begini-begini, pastikan tempatnya betul, apa bendanya. Okey?
tempatnya betul, apa bendanya. Saya nampak orang ni macam Kristian lah, budak Melayu kita masuk ke gereja begini-begini. Jadi kita pun ada maklumat. Nanti kita hantarlah tentera kita pergi mengisi kan. Macam-macam lah, dia sama macam polis juga. Saya pun nak pakai uniform tadi, tapi kerana papan saya tak lebar, jadi saya tak pakai. Paku sama dah. Paku sama dah. Tapi papan tu tak apa nak lebar lagi, jadi tak pakai. Jadi saya pun takut tentang confuse, siapa polis, siapa penguasa agama kan. Saya bercadang nak pakai tadi, nak tunjuk ke orang KL. Jadi tak adalah pegawai siasatan pakai baju Melayu macam ni tuan, siapa nak layan kami. Jadi siasatan tu pakai uniform baru dia layan sikit. Jadi itu masalahnya, minta tuan-tuan apa-apa saja kesalahan yang tuan-tuan rasa kaitan dengan agama, tuan-tuan juga menguasai agama. InsyaAllah kita akan buat tindakan sewajarnya. Wallahu a'lam. Sila. Kepada puan yang bertanya tadi, puan apa saya pun tak tahu. Dia macam ni, kisah yang puan ni bawa ni sebenarnya, kisah yang puan bawa ni adalah kisah yang terbaru. Sebelum ini saya ada buka 2 paper berkaitan dengan satu bab makan roti. Bab makan roti di gereja-gereja tu ada bab makan roti. Dia akan bagi orang ni baris, semua sekali orang ni datang bagi makan roti, bagi makan roti, bagi makan roti. Dalam pada itu ada satu orang Islam yang menyamar untuk menyiasat kisah ni lah. Kisah bertudung pergi ke gereja di Bukit Nas. Ini cerita ni di Sentul, sebelah Balai Polis Sentul, dekat tapak kedai minyak sebelah tu je. Saya tahu tu. Tapi yang hari tu yang cerita di Bukit Nanas. Bukit Nanas ni kisah orang makan roti, menyiasat kisah tu. Pihak gereja melaporkan orang Islam masuk dalam tu makan roti. Roti itu adalah dikirakan suci bagi dia. Akibatnya kita buka paper juga. Perkara yang kedua dia berlaku ialah berkaitan dengan gulungan-gulungan Islam yang masuk semayang di gereja. Itu tajuk dia. Tapi sebenarnya di Indonesia, di Indonesia ni pakaian dia sejajar. Dulu masa saya sekolah dulu ada cikgu saya. Cikgu saya ni namanya Seman Juntak. Satu cikgu saya namanya Seman Juntak. Pakai songkok, pergi pasar, beli babi. Sebenarnya pakaian bagi orang Indonesia ni serupa je. Itu yang pasal kita tengok yang bertudung masuk gereja. Di Indonesia pakaian ni serupa saja. Tu saya cakap tadi, cikgu saya namanya Seman Juntak. Tapi yang seorang lagi dia nama Yasin Harahap. Yasin Harahap ni golongan Batak, pun bersongkok juga. Dia datang sekolah mengajar kita sains ni. Seman Juntak ni ajar bio, Yasin Harahap ni ajar fizik. Dia bersongkok. Dari segi agama ni, kalau kita tengok tuan-tuan ni, beberapa case law yang berkaitan dengan agama ni, contohnya KPD Bukit Mertajam lawan dengan PP. Kalau tuan-tuan ada masa tengok-tengok sikit. Satu orang beragama Bengali ni, apabila dia mati, isteri dia claim yang suami dia ni pernah masuk Islam. Lepas tu isteri dia claim mengatakan bahawa dia ni dalam hidup dia makan babi, dia tak semayang. Dua kali dalam perbicaraan, makan babi itu adalah merupakan satu dosa. Tidak semayang juga merupakan satu dosa. Tetapi dia tidak sampai kepada memurtadkan manusia ni. Supalah macam puan tengok tadi, orang yang masuk gereja tu secara umum dia kita nampak dia pasal bertudung macam Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Tidak ada apa yang pihak polis boleh buat. Tapi saya buka paper tu, saya tahu kejadian berlaku pada 13 bulan tu, memang 13 bulan 4 tu memang paper dia kita ada buka. Tinggal lagi kita tahu dari segi pendakwaan bukan bidang kuasa polis. Polis hanya menyiasat saja. Setelah polis dah lengkap dengan siasatan, kita hantar pada bahagian pendakwaan
dia yang akan menentukan boleh dakwa ke tidak. Okay, thank you. Terima kasih Tuan SP atas jawapan dan pandangan tersebut. Jadi saya nak minta seminit seorang untuk merumuskan tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu dari segi sudut akidah dan juga keselamatan. Jadi saya nak minta Al-Fadhil Ustaz Zaidi sedikit merumuskan tentang tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Silakan Al-Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju dengan pendapat Tuan Abdul Aziz tadi. Barangkali tak semestinya betul-betul orang Islam. Cuma kita kena ambil tahu juga, kita kena ambil tahu juga. Jadi sebelum saya lupa ni, saya nak maklum tuan-tuan, kalau ada pensel boleh catat. Ni hotline Jawi kita. 1800 88 1771. 1800 88 1771. Semula 1800 88 1771. Itu online Ataupun tuan boleh juga menelefon Jawi 03-227-49333 03-227-49333. Itu sikit lah. Itu bukan gulung, maklum. Gulungnya begini. Saya dah beritahu tadi bahawa kesalahan jenayah ni berlaku bukan sebab orang tak ada ilmu, bukan sebab tak ada undang. Kesalahan jenayah ni berlaku kerana mereka tak cukup pegangan. Kenapa orang Melayu banyak terlibat? Saya umpamakan orang Melayu ni macam dulu ada gigi, sekarang dah tak ada gigi. Dulu orang boleh rasa makanan tu sedap sebab dia ada gigi, dia ada ilmu, dia ada komuniti yang bagus, dan dia ada trust, keyakinan yang kuat. Selepas tu makanan yang sama dia makan semasa tak ada gigi. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia tak rasa apa, dia pun tak selera nak makan. Dan mungkin kadang-kadang dia tinggalkannya makanan tu. Tuan-tuan bayangkan, dia tak pakai poliden, gigi palsu, makan dodol. Memang dia tak makan dodolnya, dia tinggalkan dodol tu. Begitu juga lah orang Islam. Kalau dia tak ada agama, tak belajar akidah, fiqh dan tasawufnya, jangan harap dia nak pegang Islam secara betul. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf banyak-banyak silap dan salah atas percakapan saya. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminit kepada Tuan SP. Adik-adik, tuan-tuan, perempuan, tanggungjawab pembanteras jenayah semua orang ada. Jangan ingat apabila bab jenayah hanya dibagi kat polis. Semua orang ada tanggungjawab. Semua orang ada rasa obligation tu. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Saya pun setuju juga. Ada dua cara. Satu caranya, apabila apa juga kesalahan yang pada pendapat kita ni berlaku di hadapan mata siapa saja, orang awam baik, kita cegah dia. Kalau boleh tangkap, kita tangkap dia. Yang terbaik ni kita tangkap dia. Selepas kita tangkap dia, mintalah siapa-siapa hubung polis. Polis ni macam-macam cara nombor dia. Pergi kat telefon, tekan 999 pun dapat polis. Kalau tak ada kat Kuala Lumpur ni, nak cari nombor lain dia 0324512222. Itu boleh juga. Boleh. Tapi yang paling senang sekali, tekan 3 kali 9 tu MERS punya lain. Jadi tangkap, panggil polis, serah polis. Polis akan menjalankan tugas-tugas yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya kita tengok perkara tu akan berlaku, kita minta nasihatkan dia jangan berlaku. Sesuatu benda kalau dah berlaku, susah nak tarik report tu, susah nak jalankan terus kes tu pun dia akan jadi susah.
Kita boleh memuaskan hati satu pihak, tetapi bagi pihak yang terseksa dan terinaya, terluka tu, dia akan terus berdendam. Akibatnya tidak ada harmoni lah dalam hidup kita dan juga yang lain-lain. Jadi saya mohon kepada adik-adik, tuan-tuan dan puan, fikirkan sesuatu perkara untuk keharmonian sejagat. Kita hidup biarlah, kata orang, sederhana, tetapi kita mahukan keharmonian dan keamanan itu ada di sekitar kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang telah memperincikan perbincangan kita dari sudut jenayah sivil dan jenayah syariah. Sedikit ulasan daripada saya sebagai moderator. Sebenarnya kalau kita menyebut soal akidah ini, sebenarnya akidah ini telah kita membuat satu pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam ruh. Dengan apa ni Allah Subhanahu wa taala bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah bertanya, adakah aku ini tidak Tuhan kamu? Maka seluruh ruh, seluruh arwah menjawab, qalu bala syahidna. Maka kita telah menyaksi dan membuat pengakuan bahawa Allah itulah Tuhan yang selayaknya untuk kita sembah. Tapi sebenarnya apabila kita berada di alam syahadah, alam dunia ini, sebenarnya apa ni kita kena cari balik bagaimana pengakuan kita yang lampau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tuan-tuan kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini, iaitulah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kebaikan, mencegah kepada apa ni perkara-perkara yang mungkar, yang jahat, ya, dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaidi Ramli, KPP Kesihatan Jais, dan juga mantan Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Dan ahli panel kita yang kedua ialah yang berbahagia Tuan ACP Abdul Aziz Zakaria, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Kuala Lumpur. Dan sebarang saya ingat sebarang masalah dan sebarang pertanyaan, tuan-tuan bolehlah berhubung kepada kedua-dua ahli panel ini, kerana masing-masing terlibat secara langsung dalam perundangan, sama ada undang-undang sipil dan juga apa ni undang-undang syariah. Jadi saya yang bertindak sebagai moderator pada pagi yang berbahagia ini, saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kedua-dua ahli panel dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup hadir dalam majlis ini. Dan saya sebenarnya dulu pernah dipesan oleh guru saya, kalau dalam audien tu dah mula tengok siling, tengok jam, tengok apa, dia kata kena berhenti lah. Kalau kita lanjutkan lagi macam ini semua tidur lah. Walaupun apa ni tadi Al-Fadhil Ustaz mengatakan bahawa sampai subuh pun dia boleh bercakap, kan? Tapi saya dah tengok mula dah keluar masuk kan. Jadi eloklah kita apa ni kebetulan pula hari ni hari Jumaat, kita bersedia untuk bersolat Jumaat. Jadi sekali lagi apa ni pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ahli panel dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi untuk seterusnya saya serahkan apa ini majlis ini kepada pengerusi majlis yang berbahagia Syekh Kalam Azad Abu Bakar. Silakan.